Nabi sebut satu je tanda zaman ni. Bila Nabi sebut umum, perbanyakkanlah melakukan ibadah, banyakkanlah lakukan ibadah, berlipat kali gandakanlah setiap kali buat ibadah. Sebelum sampai satu zaman yang gelap gelita. Apa maksud gelap gelita? Nak buat ibadah tak boleh, kata Nabi. Zaman itu kamu akan tengok dengan mudahnya orang syirik dan murtad daripada agama Allah. Pagi dia Islam, di sisi Allah dia masih Islam, wa yumsi kafiran. Ketika asar dia sudah kufur dan murtad. Sari. Tuan-tuan, kufur, tuan-tuan, kufur. Kufur dalam erti kata kalau dia mati waktu tu kekal dalam neraka wal'iyadzubillah selama-lamanya. Tapi akan mai, kata Nabi, zaman tu akan mai. Sebelum datang zaman itu, ulunlah untuk melipat gandakan ibadah dan kebaikan yang kamu buat. Kemudian kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Keadaan yang kedua tapi sama macam hak satu tak sah. Nabi kata asar ataupun petang tu masih lagi beriman, bangun pagi esok kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia kerana nak dapatkan keduniaan. Dia jual agama dia untuk mendapatkan pangkat. Dia hina agama dia untuk mendapatkan kemasyhuran. Dia jual agama dia untuk mendapatkan harta. Dah berlaku dah lagi. Hak macam Nabi sebut ni belum. Betul-betul yang Nabi sebut ni belum. Tapi muqaddimah dia ulama kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Walaupun terpaksa hina agama Allah, walaupun terpaksa hina hukum Allah, walaupun terpaksa hina Rasulullah, untuk dapatkan dunia, untuk dapatkan pangkat, untuk dapatkan harta, untuk dapatkan jawatan, dia buat semua tu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wa fi riwayatin qalil, untuk mendapat habuan dunia yang sedikit. Setuju ke tak setuju? Hak ni perkataan Rasulullah. Saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan wahyu. Saya akan memperkenalkan setiap ahli kepada saya, iaitu yang pertama iaitu saya sendiri, iaitu Muhammad Aminuddin bin Zulkifli dengan nombor matrik AN210043. Ahli kedua pula ialah Ahmad Ali Muaz bin Bani Yamin dengan nombor matrik CN210400. Ahli yang ketiga pula ialah Daniel Saputra bin Asmadi dengan nombor matrik AN210037. Ahli keempat pula iaitu Muhammad Safwan Naim bin Rizwan dengan nombor matrik CN210167. Seterusnya ahli yang kelima iaitu Muhammad Daniel Firdaus bin Rozali dengan nombor matrik AN210111. Dan ahli keenam pula iaitu Muhammad Haziq bin Amir Abdul Hakim dengan nombor matrik AN210073. Ahli yang ketujuh pula iaitu Muhammad Wazif Ishraf bin Lamzi dengan nombor matrik DN200024. Ahli ke-8 pula Nik Muhammad Nur Iman Iskandar bin Zukri dengan nombor matrik AN210071. Seterusnya, ahli kumpulan kami yang terakhir iaitu Muhammad Amiruddin bin Tarmizi dengan nombor matrik AN210009. Murtad adalah suatu perbuatan meninggalkan agama Islam dan mengamalkan ajaran atau fahaman yang lain. Ia bukan suatu perkara yang asing lagi dan tidak boleh dipandang remeh. Untuk makluman, kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kaedah soal selidik iaitu Google Form, di mana ia mengandungi sebanyak 14 item dalam instrumen kajian. Populasi kajian kami juga adalah seramai 51 orang, di mana ia terdiri daripada pelajar UDHM dan orang umum. Bagi objektif kajian pula adalah seperti untuk memastikan setiap Muslim peka dengan definisi murtad dan kepentingan bagi mereka untuk mengetahui faktor-faktor berlakunya murtad, serta kepentingan bagi mereka untuk mengenal pasti undang-undang berkaitan murtad yang sedia ada di Malaysia. Bagi metod analisis pula, kami telah menggunakan artikel, buku, keratan akhbar dan laman web yang berkaitan. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Mutakhir ini, isu kelunturan akidah sudah semakin tular di dalam kalangan masyarakat kita.
Sedar atau tidak, isu berkaitan keruntuhan akidah seperti pertukaran agama dan ajaran sesat telah menular sehingga mewujudkan kebimbangan dalam komuniti di negara ini, terutamanya umat Islam. Isu ini juga telah mencuri perhatian pelbagai pihak dan dianggap sebagai suatu isu yang tidak boleh dipandang rendah. Murtad merupakan isu yang cukup sensitif bagi umat Islam. Pelbagai persoalan telah timbul, antaranya adakah umat Islam itu sendiri benar-benar faham perkataan murtad. Di dalam kertas kajian ini, kami akan membincangkan isu murtad dengan memfokuskan pandangan dari perspektif definisi murtad, faktor-faktor berlakunya murtad dan undang-undang berkenaan murtad yang sedia ada di Malaysia. Murtad berasal dari bahasa Arab, iaitu riddah atau irtidad. Dari sudut bahasa, perkataan riddah kebiasaannya bermaksud kembali atau rujuk, iaitu kembali kepada sesuatu yang lain. Menurut Aisyah Munir, perkataan irtidad membawa pengertian yang luas, iaitu mereka yang meninggalkan agama Islam untuk tidak mempercayai Islam kepada mempercayai agama lain. Murtad akan terjadi apabila seseorang kembali kepada kekufuran setelah menerima Islam. Seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi, objektif pertama bagi kajian kami adalah untuk menjelaskan definisi murtad mengikut Islam. Kedua, untuk menyenaraikan faktor-faktor berlakunya murtad. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti undang-undang berkaitan murtad yang sedia ada di Malaysia. Jantina responden. Kaji selidik ini dijawab oleh 21 orang responden lelaki, iaitu mewakili 41.2%, dan 51 orang responden perempuan mewakili 58.8%. Umur responden. Majoriti umur responden adalah dalam lingkungan 18 hingga 21 tahun, iaitu seramai 43 orang responden sebanyak 83.3%. Diikuti oleh lingkungan umur 22 hingga 25 tahun, iaitu sebanyak 8 orang responden mewakili 15.7%. Tiada responden berumur 25 tahun ke atas. Bangsa responden. Hampir keseluruhan daripada responden berbangsa Melayu, iaitu 50 orang responden, merangkumi peratusan sebanyak 98%. Terdapat hanya seorang daripada responden berbangsa lain-lain mewakili 2%. Tahap pendidikan responden. Majoriti tahap pendidikan responden adalah ijazah sarjana muda, iaitu 44 orang responden bersamaan 86.3%. Seterusnya, seramai 6 orang responden diwakili oleh 11.8% mempunyai diploma. Hanya seorang responden bertaraf Doktor Falsafah mewakili 2%. Pekerjaan responden. Kaji selidik pekerjaan responden dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, pelajar dan tidak bekerja. Tetapi kesemua 51 orang responden adalah pelajar. Murtad adalah beralih daripada memeluk agama Islam kepada agama atau anutan lain. Seramai 50 orang responden bersetuju dan 1 responden tidak bersetuju, manakala tiada responden yang tidak pasti dengan pernyataan itu. Antara faktor berlakunya murtad adalah secara perbuatan, percakapan, iktikad dan penafian perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seramai 51 responden bersetuju, manakala tiada responden yang tidak bersetuju dan tiada juga responden yang tidak pasti dengan pernyataan itu. Pengabaian dan kurang sokongan terhadap mu'alaf menjadi punca mereka kembali ke agama asal. Seramai 16 responden bersetuju dan 26 responden tidak bersetuju, manakala 9 responden tidak pasti dengan pernyataan itu. Kurang didikan agama boleh menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh dengan pemikiran yang membawa kepada murtad.
seramai 49 responden bersetuju dan tiada responden yang tidak bersetuju, manakala 2 responden tidak pasti dengan pernyataan itu. Perbuatan membudayakan perkahwinan pasangan yang berbeza agama dalam kelompok masyarakat turut menjadi punca utama mereka terjerumus ke arah murtad. Seramai 33 responden bersetuju dan 7 responden tidak bersetuju, manakala 11 responden tidak pasti dengan pernyataan itu. Golongan mu'alaf yang terabai tanpa sebarang sokongan sehingga hidupnya terumbang-ambing juga menjadi punca mereka kembali ke agama asal. Seramai 49 responden bersetuju dan 1 orang responden tidak bersetuju, manakala hanya seorang responden tidak pasti dengan pernyataan itu. Sistem hudud patut dilaksanakan untuk membendung masalah murtad di Malaysia. Seramai 36 responden bersetuju dan 2 responden tidak bersetuju, manakala 13 responden tidak pasti dengan pernyataan itu. Pihak berkuasa menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada individu yang melakukan aktiviti berkenaan dengan murtad di Malaysia. Seramai 41 responden bersetuju dan 2 responden tidak bersetuju, manakala 8 responden tidak pasti dengan pernyataan itu. Murtad di Malaysia dikategorikan sebagai kebebasan dalam beragama dan hak asasi manusia. Seramai 11 responden bersetuju dan 29 responden tidak bersetuju, manakala 11 responden tidak pasti dengan pernyataan itu. Hasil kajian dari semua bahagian, murtad mampu memberi impak yang besar terhadap individu, masyarakat dan negara. Maksud, dikategorikan sebagai keluar atau beralih dari sesebuah agama ke agama yang lain, menolak sebahagian asas kepada agama mereka tersebut tetapi patuh kepada asas yang lain. Agama lain juga tahu bahawa murtad adalah satu dosa yang dilarang untuk penganutnya. Hasil kajian dari semua bahagian, faktor murtad di Malaysia: lemah pegangan agama, jahil tentang hukum hakam, jahil tentang akidah. Langkah mencegah murtad di Malaysia: cegah perbuatan maksiat. Mencadangkan hanya mahkamah syariah sahaja yang berhak menentukan seseorang murtad atau tidak. Permohonan murtad di Malaysia hendaklah melalui mahkamah syariah. Penutup kata, secara umumnya kajian ini merupakan sebuah penulisan ilmiah yang berdasarkan kepada dalil nakliyah Al-Quran atau a'liyah As-Sunnah dan hujah sudah pasti akan memiliki perbezaan dalam beberapa sudut berbanding sesuatu yang menjadi ikut-ikutan. Oleh itu, seandainya terdapat sesuatu pandangan yang berbeza dalam penulisan ini, harap perbezaan tersebut dapat dinilai betul atau salah berdasarkan dalil dan hujah, bukan emosi atau semangat. Jika terdapat sebarang kesalahan atau kesilapan, maka dialih-alihkan untuk membetulkan penambahbaikan dan perbandingan daripada para pembaca sekalian. Tujuan penulisan ini hanyalah mengupas hukum murtad dari sudut dalil-dalilnya serta penjelasan para ilmuwan Islam. Penulisan ini hanyalah bersifat teori, manakala praktikalnya diserahkan kepada para agamawan dan cerdik pandai negara. Semoga hasil daripada penulisan ini dapat memberi pengetahuan dan manfaat serta pengajaran kita bersama.